Dalam konteks globalisasi dan ekonomi yang semakin terhubung, boikot ekonomi telah menjadi alat yang digunakan oleh rakyat Malaysia untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap isu-isu tertentu seperti isu hak asasi manusia ataupun politik. Dinamik komunikasi budaya memainkan peranan penting dalam memperincikan bagaimana mesej boikot ini difahami, disebarkan dan diterima oleh masyarakat pelbagai budaya. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat video seterusnya. Dalam situasi boikot ekonomi di mana masyarakat mungkin terlibat dalam tindakan kolektif sebagai bentuk protes atau pendukung terhadap sesuatu isu, komunikasi pelbagai budaya membentuk landasan untuk merangkumi pelbagai pandangan, nilai dan norma dari pelbagai lapisan masyarakat. Proses ini mencakup penyesuaian mesej dan tindak balas mengikut konteks budaya setiap individu atau kumpulan. Dinamik komunikasi budaya dalam konteks boikot ekonomi juga melibatkan persefahaman terhadap simbol-simbol, bahasa dan maklumat yang mempunyai makna yang berbeza dalam konteks budaya yang berlainan. Kesedaran terhadap kepekaan budaya menjadi penting agar mesej yang disampaikan melalui tindakan boikot dapat difahami dengan betul dan tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Selain itu, komunikasi pelbagai budaya juga memainkan peranan penting dalam membina jambatan pemahaman antara kumpulan-kumpulan yang mempunyai pandangan berbeza mengenai isu-isu ekonomi yang menjadi sebab boikot. Usaha untuk merapatkan jurang kefahaman dan menghormati perbezaan budaya dapat memperkuatkan kesan dan keberkesanan tindakan boikot dalam masyarakat yang pelbagai budayanya. Saya ingin sudah sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Komunikasi merupakan satu proses manusia menghantar dan menerima mesej melalui perkongsian pendapat, informasi atau perasaan melalui pertuturan, gerak isyarat atau simbol. Komunikasi bersifat dinamik, terus berlangsung dan selalu berubah-ubah mengikut situasi. Antara faktor yang mempengaruhi dinamika komunikasi adalah yang pertama, budaya, yang melibatkan individu daripada latar budaya yang berbagai seperti bangsa, etnik, jantina, agama, bahasa dan status sosial. Kemahiran komunikasi akan membawa kepada pemahaman mengenai budaya kaum lain dan memaparkan dinamika berbagai budaya yang akan mempermudah dan masyarakat bergaul antara satu sama lain. Pemahaman yang sempurna dan mendalam konsep-konsep asas pasti menjadi tarik yang menyatukan hati-hati rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah dan nama media saya adalah S59862. Di sini saya ingin menyatakan kesan boikot ekonomi terhadap hubungan antara budaya di Malaysia melibatkan konflik, diskriminasi, perpaduan dan kerjasama. Dalam hal konflik dan ketegangan, boikot ini boleh meningkatkan perselisihan antara pihak yang memperjuang atau menentangnya. Ia boleh mencetuskan ketegangan di kalangan kelompok yang berbeza pendapat tentang isu tersebut. Dari segi diskriminasi pula, boikot mungkin memicu sikap diskriminatif terhadap kumpulan tertentu, terutamanya jika ia memberi kesan kepada komuniti yang terlibat dalam perdagangan atau pengeluaran produk tersebut. Walau bagaimanapun, dari sudut perpaduan, boikot juga boleh menjadi peluang untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu kemanusiaan. Akhir sekali, dari segi kerjasama, boikot boleh menjadi seruan kerjasama dalam menyelesaikan isu-isu kemanusiaan secara global. Sekian dari saya, terima kasih. Terdapat pelbagai strategi penyelesaian konflik antara budaya dalam kegiatan memboikot ekonomi ini. Antaranya, dialog, perantaraan, rundingan, pembinaan sumber budaya dan banyak lagi. Namun, ingin saya tekankan berkenaan dengan penyelesaian menggunakan dialog. Strategi ini melibatkan pendekatan dialog yang memahami dan menghormati nilai budaya yang tersirat. Adalah penting untuk mewujudkan ruang untuk dialog inklusif, untuk mengenal pasti persamaan dan memahami perbezaan nilai antara budaya yang terlibat. Sebagai contoh, dalam penyelesaian konflik antara dua budaya yang terlibat, dalam boikot ekonomi, dialog boleh digunakan dengan mendengar dan memahami nilai-nilai setiap pihak. Jika satu budaya menghargai keseimbangan kuasa dan hierarki, manakala satu lagi mungkin menumpukan pada nilai kesaksamaan dan kebebasan individu. Dialog boleh difokuskan untuk mencari titik persamaan yang menghormati kedua-dua nilai. Dalam konteks boikot ekonomi di Malaysia, komunikasi pelbagai budaya adalah kunci untuk keberkesanannya. Faktor seperti identiti budaya, nilai dan norma mempengaruhi dinamik komunikasi ini, memerlukan pemahaman dan pendidikan mendalam tentang perbezaan budaya. Ini membantu dalam mengurangkan konflik dan diskriminasi, meningkatkan dialog dan kerjasama serta mempromosikan kesedaran isu kemanusiaan dalam masyarakat berbilang kaum. Sekian daripada saya, Aiman Tika. Terima kasih.